سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat, sambungan surah Al-Insan, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang tetap setia menunggu dari maghrib tadi, masya-Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi saf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Disiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Puan Rosniati selaku pengerusi Gemenur Iman. Oh, terlupa hos yang saya hormatilah. Hos kita pada malam ini, puan pengacara majlis pada malam ini daripada Ipoh Perak. Kemudian Puan Rosniati selaku pengerusi Gemenur Iman dan seluruh staf kepimpinan Gemenur Iman dan pendengar-pendengar warga Gemenur Iman yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah saya kira semua dapat maklumat 9 suku lah. Walaupun selepas itu ada maklumat kata 9.5. Jadi mungkin nanti akan masuk lah kot pelan-pelan. Saya risau satu je nanti baru nak masuk 9.5 kita dah baca banyak kan. Tapi rasanya tak apa kot, insya-Allah pelan-pelan Okey, hari itu kita masih lagi dalam suratul Insan, kita belum habis lagi. Saya pun tak tahu bila nak habis, berapa kali baca baru nak habis suratul Insan ni, tapi tak apalah, kita tak payah kalut-kalut sangat sebab kita tak ada periksa. Saya pun tak buat periksa dah, jangan risau. Nanti ramai pula tak masuk sebab saya nak buat periksa. Saya tak buat periksa apa-apa, insya-Allah. Baca masing-masing, ambil pengajaran dan ibrah masing-masing lah. Cuma saya tak pasti saya berhenti dekat mana hari itu. Boleh tak tolong ingatkan saya siapa yang Ayat 10 Ustaz. dia ni tak ada nombor surah lah. Boleh fawaqahumullah lah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Dekat situ kan? Ya, Ustaz. Dekat mana tu? Muka surat 243 ayat 10. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Tu ayat sebelah kan?
dekat la nuridu minkum jazaan kah? Fa inna naqafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dekat situ kah? Betul Ustaz. Oh, Puan Amin dia pergi ni kot spin Ya, baju. ya, betul. Oh, kot lah dia spin baju tadi dia. Sekejap. Ustaz, kalau Betul, ayat betul. 10 dekat sini inna nakhafu tu. Sekejap. Baik. A'udzubillahi minasyaitan. Ah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bahawasa kami ni makna Allah Subhanahu wa taala. Bahawasa kami bukan. Sesungguhnya kami takut orang-orang yang abrar ini. Kita fokus ya, kita fokus kepada orang-orang yang baik, lurus hatinya, ada sidq, kelurusan hatinya. Ini disebut sebagai orang yang abrar. Masih lagi terus menerus Tuhan cerita orang abrar ni. Inilah maknanya orang abrar ni Tuhan sayang sungguh. Tuhan sayang, Tuhan selalu cerita. Macam puan-puan sekalian lah, kalau suka kat anak-anak kan, rajin cerita. Anak saya sekian-sekian, anak saya, sampailah orang pun naik menyampah kan. Ingat dia seorang ada anak. Macam tu lah kan. Kita kadang-kadang bukan cerita sebab kita bangga sangat, tapi kita seronok. Seronok. Jadi kita sebutlah kebaikan. Okay, betul tak? Di antara min simat, di antara ciri-ciri orang yang mencintai seseorang, dia rajin cerita. Kan? Macam mana kita selalu cerita Nabi. Ada orang yang sayang Nabi, cinta Nabi, di mana-mana pun dia tak pernah lupa bawa nama Nabi tu. Sikit-sikit sayang Nabi, sikit-sikit cinta Nabi SAW. Dia selalu, kalau orang cerita pasal Nabi, dia suka. Begitulah keadaannya. Kalau kita sayang dekat seseorang, maka kita akan selalu menyebut. Betul lah. Baik, kita pun macam tu kita akan Allah Ta'ala juga bila dia cerita, masih lagi menceritakan tentang orang yang abrar ini, mereka akan menyatakan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Orang-orang yang abrar, orang yang lurus hati baik ini, mereka ini sentiasa takut, apa dia? Takutnya hari yang mana hari tersebut abusan, muka-muka orang yang jahat, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafirin, orang-orang ini akan abusan, sangat masam kelat, sangat masam mencuka. Sangat masam mencuka. Ini dia panggil abusan. Abus itu pahit, masam. Qamtarira, di sini Tok Guru kita kata apa? Masam muka yang sangat-sangat. Maknanya masam yang terlalu masam. Tak dapat nak dibayangkan. Ya. Kita sendiri pun kan, macam-macam keadaan masam. Dia tengok peringkat masalah. Kalau masalah sedikit, masamnya begini. Kalau rasa makanan masam, masamnya begini. Masam sedikit, begini rasanya. Dia melihat keadaan begitu, dia tengok apa tahap kemasapan. Kalau masam yang terlalu mencuka, maknanya masalah besar lah tu. Kadang-kadang sembelit pun dah masam sangat-sangat dah kan. Renyuk, muka renyuk je, tak boleh nak buang najis. Dan ini memang saya sebut sebab apa? Sebab kalau kita belajar kitab fiqh kan, dia panggil ghaib. Yang keluar ni sebab apa? Dipanggil menghilangkan. Istinja kan? Istinja iaitu kita melepaskan diri. Kan? Kita melepaskan diri. Maknanya rasa gembira, rasa puas. Kan? Bila tak boleh buang, mencuka masam. Tapi bila qamtarira, abusan qamtarira, maknanya masam yang sangat-sangat. Sebab tu untuk kita terjemah bersangatan masamnya. Bersangatan masamnya. Jadi orang yang abrar, dia takut hari itu. Dia takut, dia tak nak masam. Aku tak nak masam. Maka bila aku tak nak masam, aku tak nak jadi jahat. Masam dunia ni boleh rawat. Masam akhirat tak ada beruang dah. Cuma Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, fawaqahumullah. Bila dia takut masam muka di hari kiamat, maka dia tak nak masam, maka dia jaga Tuhan. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Tuhan, saya Tuhan jaga. Maka Tuhan jaga apa? Tuhan akan jaga antaranya fawaqahumullah. Allah Ta'ala akan jaga dia. Jaga apa? Syarra zalikal yaum. Allah Ta'ala akan jaga daripada kejahatan hari kiamat. Apa kejahatan hari kiamat? Azabnya, nerakanya, belenggunya. Yang kita baca hari itu apa dia? Salasilah
Salasilah maknanya akan diikat dengan rantai. Wa aghlalan, ada belenggu di tengkuk. Wa sa'ira, api yang menjulang panas. Jadi ini kejahatan hari kiamat. Jahat ni maknanya bukan hari kiamat tu jahat. Tetapi disebut dengan syarra ini dengan makna azab. Keperitan, kesakitan, maka Tuhan jaga dia sebab di dunia dia jaga Tuhan. Fawaqahumullah. Waqa ni dengan makna apa? Jaga. Kan? Walaqahum, kemudian Allah Ta'ala kata walaqahum nadratan wa surura, dan beri Allah akan mereka itu akan keelokkan dan cahaya pada muka dan kesukaan pada hati. Allah Ta'ala buat orang yang baik ini suka hati dia. Baik, cuba kita tengok di situ dia kata buangnya siapa yang ada ditulis kaf alif ta ya. Jadi kati tu yang duk timbang daging tu. Yang ni kata Qurtubi. Siapa Qurtubi? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya dia kata pada Tazkirah ni nama kitab Imam Qurtubi. Riwayat daripada Abdul Rahman bin Samrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, okey baik. Hadis ni panjang. Jadi cuba kita tengok Saya nak bagi tahu, saya akan baca cepat-cepat hadis ni. Cuma perhatikan. Saya nak minta puan-puan dan tuan-tuan perhatikan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita, kepada kita manusia hamba Allah Taala, yang kita ini berada pada talian hayat ni penghujung sangat. Pernah tengok tak dulu Who Wants to be a Millionaire? Semua tengok kan? Dia masuk, maka dia bagi soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, dan duit itu bertambah. Satulah peringkat soalan tu makin sukar, maka dia dibenarkan menggunakan talian hayat. Ingat tak rancangan tu? Mesti ingat kan? Semua teringin nak masuk kan, tapi tak lepas. Sebab apa? Sebab dia limited. Orang yang boleh masuk tu tak ramai. Dia bukan macam lari dalam guni boleh masuk ramai-ramai. Yang ni boleh masuk seorang, lepas keluar seorang, masuk pula seorang kan. Okey. Kalau lari dalam guni dengan bawa telur dalam sudu, yang tu boleh masuk ramai-ramai. Baik. Dia sebut sini, saya nak sebutkan, kita boleh guna talian hayat. Kita boleh call kawan kita boleh call makcik kita boleh call pakcik kita. Dia panggil talian hayat yang terakhir untuk menyelamatkan kita. Sebab tu circle kita kena luas, kawan kita kena pelbagai, baru kita boleh bincang banyak orang. Dan kita pun tak boleh call dengan kawan-kawan yang buat kepala ni. Satgi dia hentam lah, habis. Duit waktu tu mungkin dah jadi 200,000, 300,000. Apa kaitan dengan apa yang saya nak sebut ni? Kita waktu ni berada di penghujung sangat dah. Kadang-kadang rasa macam tak mampu nak selamat lagi dah daripada azab Allah. Tetapi tiba-tiba Nabi SAW kata apa? Baik, tengok dalam kitab masing-masing. Nabi kata, aku lihat seorang lelaki daripada umatku, datang malakul maut. Malaikat maut datang nak ambil nyawa rohnya. Maka datang kebajikannya pada dua ibu bapaknya. Maka tolak dia akan dia. Maka tak jadi malaikat maut tu, bukan tak jadi ambil. Mungkin di sini maknanya diringankan. Tak diambil dengan keras. Kerana malaikat ini dia garang. Dia tak boleh datang pada orang yang, sebab ciri malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka sangat benci dengan kemaksiatan. Maka bila datang untuk nak cabut nyawa, maka dia akan buat dengan keras. Melihat kepada seseorang itu siapa dia punya sejarah, history dia. Apa dia punya track record dia. Maka tiba-tiba datang kebaikan pada mak ayah dia. Dibuat baik pada mak ayah dia. Maka Allah Ta'ala menyekat malaikat tadi daripada bertindak kasar. Kerana sakaratul maut ini sakit. Sakit yang amat. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Maka Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada mak bapak dia. Apa yang dia pernah buat kepada mak ayah dia. Kebaikan kan? Maka malaikat tadi tak jadi ambil dengan cara yang kasar. Ambil dengan lembut sahaja. Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad kata, birrul walidain kafaratul kabair. Buat baik kepada mak ayah ini boleh menjadi kafarah, pembuang kepada dosa besar. Yang kita buat yang banyak-banyak tu kan, kita baca dalam hadis Nabi kata ambil wudu boleh gugur dosa, buang duri di jalan boleh gugur dosa, sedekah boleh gugur dosa. Itu dosa yang kecil. Dosa besar semua kena melibatkan apa? Melibatkan taubat yang nasuha. Tapi ada satu perbuatan yang kalau kita buat gugur dosa besar, bukan dosa kecil. Apa dia? Ini dia panggil birru al-walidain. Buat baik kepada mak ayah. Baik, sambung baca lagi.
Aku lihat seorang lelaki dari umat aku telah dihampir atasnya azab kubur. Malaikat dah bersedia untuk mengazabnya di dalam kubur. Maka datang wuduknya, lepas akan dia dan tak jadi nak dihimpit. Tak jadi nak diazab kerana apa? Datang wuduk menyelamatkan. Ini nampak tak? Waktu tu dah kita berada di penghujung. Maknanya dah habis dah. Maknanya kita ni habis dah aku. Tiba-tiba datang dipanggil saat-saat akhir itu, datangnya talian-talian hayat yang kita sambung, yang kita buat waktu dunia dulu. Inilah yang disebutkan bahawa semua benda yang kita belanjakan di dunia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan jadi peneman di alam kubur. Yang lain, yang keduniaan, yang kita foya-foya, semua tak boleh teman. Harta yang kita kumpulkan tak boleh bawa ke kubur. Kereta mewah-mewah, rumah besar-besar tak boleh bawa ke kubur. Semua tak boleh bawa. Dan Allah, Nabi pun sebut sadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi. Apa lagi waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang tolong doa dekat dia. Yang ni je. Yang lain tak mampu dah. Yang lain tak mampu. Sebanyak mana pun kawan dia yang baik dengan dia. Rakan bisnes ke, rakan universiti ke, semua tu kalaulah tak boleh bawa manfaat dekat dia, kalaulah mereka bersahabat kerana dunia. Kalau dia buat bisnes dulu pun semuanya kerana dunia. Dunia, tak boleh tolong dia di akhirat. Tak boleh tolong dia dalam kubur. Inilah amalan yang kita buat dulu jadi peneman. Yang pertama Nabi kata, kebaikan yang dia buat kepada mak bapak dia. Datang saat-saat akhir, tolong selamatkan dia. Tepis, tak jadi buat. Azab dalam kubur, datang pahala wudu. Maka perelokkan wudu. Jangan ambil cincai wudu. Kerana apa? Akan tolong lepas azab kubur. Dan Nabi sambung lagi, aku lihat lelaki umatku telah dikelilingi syaitan. Maka datang zikirnya melepaskan dia. Zikir tu tolong tepis. Syaitan tu tak jadi untuk rosakkan. Dan aku lihat lelaki umatku telah dikelilingi syaitan. Lagi apa lagi? Dan aku lihat lelaki daripada umatku telah keliling akan dia oleh malaikat azab. Malaikat azab dah berhimpun. Dah mengelilingi dia untuk azab. Maka datang sembahyang melepaskan akan dia. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku terjelan lidahnya. Lidahnya terkeluar panjang berjuntai. Terjelan lidahnya. Dahaga bila dahaga ni, kita dahaga waktu bulan puasa pun tak adalah sampai terjelan lidah. Bila terjelan lidah ini maknanya dahaga tu dah tahap yang sangat teruk lah maksudnya. Maknanya dalam keadaan tu kita datanglah lelaki tersebut, kata Rasulullah, dia dahaga dalam keadaan terjelan lidahnya, dia pun datang ke telaga nak minum, telaga al-haud. Sampai di situ, sampai malaikat tolak dia. Sudah berambus, malaikat tolak. Ditolak daripadanya. Tiba-tiba datanglah puasanya. Dulu amalan puasanya ikhlas, puasanya baik. Tolong bawa dia dapat minum dia punya. Dan memuaskan dia dengan minum itu. Nabi sambung lagi, aku lihat seorang lelaki daripada umatku dan segala anbiya duduk berkumpul. Kita pun tengok Rasulullah, tengok Nabi-Nabi berhimpun. Kita teringin nak pergi. Aku nak jumpa Nabi-Nabi, aku nak jumpa Rasulullah. Tiba-tiba dia kata, ditolak, tak boleh pergi. Kamu jahat, kamu ini dusta, kamu ini sekian-sekian, tak boleh dekat. Tiba-tiba datang mandi junubnya, datang pahala mandi junubnya, datang amalan mandi junubnya, pegang tangan dia, tarik duduk dekat Nabi. Banyak ni amalan ni, mandi junub boleh jadi, sebab itu ibadat kan. Sebab tu buat dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita buat, datang mandi junub, tolong supaya dekatkan dengan Nabi. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku, hadapannya zulmah. Zulmah ni maknanya gelap. Belakangnya zulmah. Sedap zulmah. Jangan bubuh nama anak zulmah. Orang kita ni nampak ya sedap sikit ya, zulmah, bubuh nama anak. Siti Nur Zulmah, pelik. Siti Nur, Nur cahaya, zulmah kegelapan. Dah ada cahaya, gelap pula. Pening orang nak baca. Baik, kemudian zulmah kanan kiri, zulmah atas, zulmah semuanya gelap. Tiba-tiba ia tercengang, tak boleh nak keluar sebab gelap kan. Bila gelap, dia tak boleh nak pergi mana-mana pun. Tak nampak dia. Maka datang hajinya, datang umrahnya, bawa keluar daripada gelap. Dimasukkan ke dalam nur, ke dalam cahaya. Dan lagi Nabi sambung, aku lihat lelaki daripada umatku bercakap. Cakap apa tu? Cakap dengan mukminin, maka mereka itu tiada bercakap. Orang boykot dia. Tak nak cakap dengan kamu, belah, berambus. Datang macam tu. Tiba-tiba datang hubung rahimnya.
Hubung rahim ni maknanya dulu ada orang yang putus saudara, ataupun mungkin adik dia tak bercakap dengan dia lama, abang dia tak bercakap dengan dia lama, dia panggil pergaduhan adik-beradik. Pergaduhan adik-beradik ni kadang-kadang dia lebih lama, lebih panjang daripada pergaduhan dengan kawan lagi. Sensitif dia tinggi. Tanya kadang-kadang, aku dah tak bercakap dengan abang aku dah 5 tahun dah. Ni tak bercakap. Aku dah tak bercakap tu sejak daripada zaman dulu lagi aku tak bercakap. Mula daripada zaman sekolah rendah sampai sekarang. Putus saudara. Tiba-tiba dia hubungkan balik. Tahu dah kalau nak harap dia suruh tangan, nak mula tak mula. Kita yang mula dulu. Ataupun kawan-kawan kita, ataupun saudara putus, kita tolong sambung. Besar ganjarannya. Sebab itu Nabi kata boleh tipu dalam masalah ni kan. Boleh tipu. Kalau kita nak hubungkan kawan-kawan kita yang bergaduh, kita tolong, kita tipu mereka. Supaya dengan tipu tersebut, mereka dapat baik. Boleh tipu. Isteri, suami tipu isteri sebab apa? Dah makan, balik-balik rumah, isteri masak. Isteri tunggu dia. Mentang-mentang lah suami tu kata nak pergi kuliah isyak lah, nak pergi semayang jemaah lah, nak pergi kuliah, lepas kuliah baru balik. Isteri tunggulah penuh lauk atas meja. Tengok-tengok, dia masuk-masuk buka pintu, dia gosok perut dia. Faham tak gosok perut? Maknanya dah 3 pinggan dia makan kotiau kerang. Jadi kecewa tak isteri tadi? Kecewa lah. Duk tunggu nak makan. Tiba-tiba dia kata, tak, abang gosok perut ni bukan sebab kenyang. Abang lapar daripada masjid lagi ni. Sembahyang isyak pun 3 rakaat je. Balik ni nak sambung 1 rakaat lagi kat rumah lepas makan. Boleh tak buat macam tu? Janganlah batal sembahyang, tak boleh. Baik. Tiba-tiba dia tipu isteri dia. Isteri dia kata, ya ke? Mai kita makan sekali. Kalau macam tu, tipu macam tu tak apa. Tipu-tipu macam ni, kata Al-Imam Ibn Hajar, kata tak mengambil hak orang. Cuba bayangkan kalau isteri dia tahu kata dia tipu. Isteri dia kecewa tak? Tak kecewa, bangga lah. Suami dia sanggup menipu, lapar sedangkan dah kenyang kerana nak ambil hati dia. Ini tipu yang tak ambil hak orang. Jangan ambil duit isteri pula. Ambil duit isteri, tipu. Isteri ambil duit suami, tipu. Yang tu tak boleh. Saya bagi tahu siap-siap ya. Jadi tipu sunat tak? Tipu tak ada sunat. Tipu harus je. Tipu sunat ni Piramli sunat tipu ni dia masuk dalam minal kabair, dalam dosa yang besar, bukan kecil. Sebab tu Nabi SAW kata, al-mu'min la yakzib. Orang mukmin ni dia takkan tipu. Okey? Jadi yang saya maksudkan boleh tipu ni benda-benda yang tak mengambil hak orang. Yang mengambil hak orang tak boleh. Ini dia pelan-pelan, suami dia tidur, kan? Dia ambil duit dalam poket. Dia ambil RM30, RM10 ke. Mentang-mentang lah suami dia baru pergi bank tadi, ambil duit secekak macam tu. Kalau dia kata ambil RM50, suami dia tak perasan. Puan admin pejam mata tu, pernah buat ke? Gua je. Saya gua je. Baik. Melainkan suami tu kedekut, tak apalah. Dia kedekut, dia tak bagi duit yang cukup. Ini pernah kan? Hindun mengadu dekat Nabi SAW. Dia kata Abu Sufyan seorang yang kedekut, nafkah bagi tak cukup. Nabi kata pergi ambil dalam poket dia, ambil sekadarnya. Kalau dah memang lauk kebangsaan kita ikan kembung je, ambil duit ikan kembung sudahlah. Janganlah ambil ikan salmon. Ni ambil duit ikan salmon, beli pula jenahak dengan ikan pari, semua cukup. Yang tu kesianlah suami. Ambil sekadar kita sajalah. Melainkan dia tu memang kaya, memang nafkah dia. Ya? Tak pernah ambil, buka pun takut. Masya Allah. Ini isteri misali. Bagus. Sebenarnya kita tak boleh buka pun tak boleh. Buka pun tak boleh. Bahkan handphone pun tak boleh buka yang suami tak boleh buka yang isteri tak boleh buka yang suami. Kerana handphone tu dikira sebagai premis peribadi. Tak boleh masuk. Kalau nak masuk perlu izin. Saya ingat lagi fatwa Mufti Mesir waktu tu dia kata haram ke atas suami buka handset isteri buka handset suami melainkan dengan izin. Kalau ada izin. Ya. Tak apalah yang tu panjang cerita ni. Saya nak baca hadis ni panjang lagi ni. Baik, cuba tengok lagi. Tiba-tiba bila jadi macam tu, orang tak nak sembang dengan dia. Orang boikot dia waktu hari kiamat nanti. Tiba-tiba datang amalan menghubungkan rahimnya. Jadi kita kalau bergaduh pun kita cuba suruh tangan dulu. Biarlah kadang-kadang
barangkali kita tak salah pun. Tak salah pun. Suami suka dengan bab kena minta izin. Semua suka, isteri pun suka. Baik. Apa yang saya nak bagi tahu di sini, pahala menghubungkan rahim tadi akan sampai dan membawa kita supaya orang akan sembang dengan kita balik pada hari kiamat nanti. Jadi kalau tidak, kita nak sembang dengan siapa? Kita ni bukan di dunia je kita nak berkawan, di akhirat pun sama. Lepas tu kata Ibnu Khaldun, al-insan madaniyatun bit-tab'i. Madaniyatun itu maknanya suka berimpun. Lagu mana pun kita suka berimpun. Kalau lah tak berimpun kerana orang pun, kita berimpun kerana apa? Kita nak keceriaan dan kita nak supaya ada suasana hiburan. Kalau ada orang yang duduk dalam rumah, ramai isi rumah, tapi sunyi, dia kena cari juga ketenangan di luar. Maknanya ketenangan tu madani bagi dia. Madaniyatun bit-tab'i. Tabiatnya begitu. Okay, kita akan berimpun dan tak boleh duduk seorang. Di akhirat pun sama. Admin dia akan cari kawan dia. Cari, jumpa. Jumpa, sembang. Sonok tak? Sonok sembang di syurga. Tak ada lah live GNI pada waktu tu, tak ada dah. Jumpa terus je. Nak pergi mana, terus sampai. Tak kena buat video call apa dah. Baik. Kemudian lagi Nabi SAW kata, ada lelaki dari kalangan umat, aku lihat lelaki daripada umatku tadah nyala api yang percikkan dengan tangannya daripada mukanya, tahan. Api duk percik, kena sakit. Tiba-tiba datang sedekahnya jadi dinding. Api tadi tak jadi menyambar kerana apa? Sedekah datang bantu. Dan payung atas kepalanya. Aku lihat lagi Nabi kata umatku telah ambil akan dia oleh Zabaniyah. Zabaniyah ni pegawai neraka. Pegawai maknanya dengan malaikat jaga neraka. Dari segala pihak, maka datang apa ni datang suruhnya dengan kebajikannya dan tegah daripada kejahatan. Maknanya dia dulu seorang yang menjaga kebaikan, kejahatan dia tak buat. Tahan daripada kena seksa daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni garang, dalam hadis kata memang cengih. Garang. Gerun tengok. Okey, lagi Nabi kata lagi, aku lihat lelaki daripada umatku duduk atas dua lututnya, antaranya dengan Allah hijab dinding. Maka datang baik perangainya, pegang tangannya, bawa masuk. Saya baca cepat-cepat. Aku lihat lelaki daripada umatku telah datang suratannya daripada sebelah kiri. Suratan ni bila datang sebelah kiri, ini petanda kita akan malang. Sebab apa? Kita akan jadi ashabul masy'amah. Yang kita pinta daripada Allah Ta'ala nak jadi ashabul yamin, ashabul maimanah, bukannya ashabul masy'amah. Datang dah, ini maknanya dah kira habis meta dah, orang Kedah kata, api dah aku, out lah aku sebab datang tangan kiri. Tiba-tiba datang takutnya pada Allah. Ambil suratnya, bawa pada kanan. Tertukar surat tu ke kanan daripada kiri ke kanan. Kerana apa? Dahulu satu masa dia takut sungguh dengan Allah. Aku lihat lagi kata Nabi, lelaki daripada umatku telah ringan timbangannya. Maknanya ringan timbang. Timbang ringan ni maksudnya apa? Maksudnya dosa berat, pahala ringan. Tiba-tiba datang pahala sabab anaknya mati kecil. Ini sebab itu pahala orang yang hilang anak, pahala orang yang hilang anak dengan dia sabar, Allah Ta'ala akan tolong apa ni? Tolong memberatkan dia. Maknanya timbang tadi dosa besar, dosa berat, pahala ringan je. Maknanya dia tak layak masuk syurga. Tiba-tiba datang sabar kerana kehilangan anak, pahala tersebut terus memberatkan timbangan. Berat terus, perang orang Kedah kata. Maknanya terus naik, dia punya unit tu tinggi. Faham tak? Dan orang yang kehilangan anak, Allah Ta'ala akan berikan satu rumah di syurga namanya Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, iaitu rumah kesyukuran, rumah kepujian. Dan aku lihat lelaki dari umatku berdiri di tepi neraka, maka datang oleh gerunnya daripada Allah, lepas akan dia. Dan pergi ia, dan aku lihat lagi kata Nabi, lelaki daripada umatku dimasuk dalam neraka, maka datang air mata yang ia teriak takut Allah mengeluarkan dia daripada neraka. Kadang-kadang kita takut dengan Tuhan. Ada masa kita taubat, kita duduk atas jadah, kenang balik dosa-dosa kita, terkeluar air mata kita. Malu kita dengan Tuhan. Itu air mata tu
Saya teringat kata almarhum Pak Sumit Bukit Tembaga, dia kata bomba satu dunia tak boleh padam api neraka. Tapi setitik air mata takut dengan Tuhan boleh padam. Sebab tu sebagian ulama kata kita tafaul. Tafaul ni cuba kita ambil berkat. Kalaulah ada hari-hari kita menangis sebab Allah, takut Allah, menyesal ke apa, ambil air mata tu walaupun sikit. Ambil, usap di badan kita, mudah-mudahan jadi pendinding untuk halang daripada kena api neraka. Bukan banyak sangat air mata tu keluar kadang-kadang. Kami orang lelaki-lelaki lagi susah nak keluar. Orang perempuan senang, air mata dia pun senang keluar, betul tak? Keluar bukan takat air mata dengan hingus semua sekali keluar, lelap di tudung. Baik. Apa lagi? Allah Ta'ala kata, aku lihat lelaki daripada umatku terdiri atas titian sirat. Titian sirat ni maknanya rambut yang dibelah. 7 kalau tak silap saya. Terketak, maknanya boleh jatuh ke dalam. Jatuh tu maknanya jatuh masuk dalam neraka. Kemudian, datang baik zonnya dengan Allah. Ini baik sangka. Sebab dulu masa Tuhan uji dia, semua dia baik sangka je dengan Tuhan. Walaupun mungkin maksiat ada juga dia buat, sebab tu terketak-ketak. Tapi, oleh kerana Allah Ta'ala, dia ada satu masa dulu, dia rajin baik sangka dengan Tuhan. Tuhan uji macam ni, ada hikmah dia. Tuhan baik je dengan aku, sebab tu Tuhan uji macam ni. Kalau Tuhan tak buat macam ni, aku makin hanyut, aku makin jauh. Dia sentiasa baik sangka macam tu. Senang dah nak dapat macam tu? Susah. Siapa yang dapat macam tu? Allah, Masya Allah. Maka Allah Ta'ala berikan dia hilang ketak. Sebab apa? Sebab dia pernah baik sangka dengan Tuhan. Dan aku lihat lelaki daripada umatku atas titian sirat mengesot sekali dan merangkak sekali. Maknanya lambat pergerakan. Kita tak nak merangkak, kita tak nak mengesot, dan kita tak nak merangkak. Kita nak jalan laju dan bergantung sekali, maka datang solawatnya atas aku, kata Nabi. Ini penting solawat Nabi SAW. Pegang tangan dia, angkat berdiri, lalu atas sirat, dan aku lihat lelaki daripada umatku sampai kepada segala pintu syurga dikunci di hadapannya. Nak masuk syurga, tengok-tengok terkunci. Tak boleh masuk. Maka datanglah syahadah. La ilaha illallah. Kita pagi-pagi, cuba kita lazimi kalau boleh. Ucap banyak-banyak sikit. La ilaha illallah. Kerana Nabi SAW kata, jaddidu imanakum. Tajdidlah, renewlah kamu punya iman setiap hari. Maka jawab, tanya sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka tanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak tajdid, nak renew kami punya iman? Kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Di lepas sembahyang subuh tu, kalau tak ada kerja apa, duduk atas sejadah dulu, jangan bangun lagi. Saya dulu, kawan saya pernah pergi ke Pak Sumit tu lah. Bukit Tembaga tu, almarhum. Pak Sumit tu, Allahu'alam lah, Tuhan bagi ilham dekat dia, kasyaf kot. Kawan saya tanya, nak jadi baik macam mana Pak Zu? Dia kata, selepas sembahyang, cuba duduk atas tirak sejadah bagi lama sikit. Seolah-olah kita jangan tergesa-gesa nak bangun sangat. Macam kita lepas sembahyang macam nak berambus terus saya. Kawan saya kata, betul lah. Aku memang macam tu. Dia macam tahu dah kan. Jadi kita, waktu tu lepas tu, kita cuba pejam mata, ucap banyak-banyak. La ilaha illallah. Kita nak tajdid iman kita. Guru saya pesan, kalau nak tajdid iman daripada waktu subuh sampai waktu zuhur, habiskan la ilaha illallah 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Kemudian astaghfirullahalazim 100 kali. Nanti lepas zuhur sampai asar, habiskan pula lagi 300 macam tu. Supaya dia kuatkan balik iman. Dia macam bagi vaksin ataupun antibody untuk iman tu kuat balik. Kadang-kadang kita ni mudah. Mudah ni maknanya apa? Dia panggil mudah down. Orang Arab kata futur. Dia jadi down kadang-kadang, pasal apa tak tahu hari ni. Kan? Jadi macam tak nak selawat pun tak kuat. Tak berapa nak semangat. Sebab tu kata guru saya, dia kata malaslah sebagaimana kamu nak malas, ikut suka. Tapi jangan berhenti mencuba. Seteruk-teruk mana pun bagi ada la ilaha illallah. Walaupun kadang-kadang kita dah malas sangat dah. Jangan berhenti jangan mencuba. Ya, tak ada mood. Tak ada mood. Betul lah tu, bad mood. Ya. Kita kadang-kadang mood kita boleh spoil dengan benda-benda kecil saja. Kan. Pagi-pagi dah buat hal. Akhirnya ni habis satu hari tu jadi benda tak elok. Baik. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya minta baca balik hadis ni, bagus ni hadis ni.
saya nak terangkan tentang hadis ini yang panjang lebar ni. Saya nak bagi tahu itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Baik, kita sambung ayat yang seterusnya. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ. Jaza ni apa makna dia? Ini maknanya ganjaran. Sebab tu kita akan sebut kadang-kadang bila orang buat baik dekat kita nak cakap Arab sikit kan, kita kata jazakallahu khaira. Jazakumullahu khaira. Semoga menganjari Allah Ta'ala kepada kamu akan kebaikan. Betul tak? Banyak selalu kita selalu ucap dalam bahasa Arab sedemikian. Jazakumullah. Jaza tu. Wa jazahum bima sabaru. Dan membalas Allah akan mereka itu. Hum. Ya. Wa jazahum. Hum tu siapa? Dan membalas Allah akan mereka itu. Mereka itu siapa? Abrar tu lah. Kita duk sembang tentang abrar ni tak habis lagi ni. Orang-orang yang abrar ni kan saya sebut, bila Tuhan sayang, Tuhan akan sebut banyak-banyak. Kita pun macam tu lah. Cerita je. Kalau kita ada anak sayang, orang yang kita suka dekat dia kan. Dah kita suka rajin cerita. Suka tentang sukan apa? Dia akan cerita tentang sukan tu. Dia akan cerita orang tahu dah dia ni minat sungguh dengan sukan ni. Dia minat tim mana kalau dalam bola ke tim apa kan. Dia akan cerita. Maknanya kita tahu kecintaan ni tinggi. Kerana di antara tanda seseorang itu mencintai banyak sebutannya. Dia banyak sebut. Ya Allah Ta'ala sayang pada orang abrar. Maka dia rajin sebut tak habis lagi ni. Maka aku Allah Ta'ala kata akan bagi kepada orang-orang yang abrar itu bima. Orang terjemah apa sini? Dengan sabar. Bima sabaru. Dengan makna dipanggil ba sababiyah. Kalau mengaji bahasa Arab dia panggil ba ini ba sababiyah. Dengan sebab apa? Ba sababiyah bima sabaru ai bisababi sabrihim. Dengan sebab sabarnya mereka orang-orang yang abrar itu. Bisababi dengan sebab ba tu dipanggil sababiyah. Ba ni banyak makna. Ba ni 15 makna perempuan sekalian. Bahasa Arab ni luas. Jadi ba dengan makna dengan, ada ba dengan macam-macam lah. Ba dengan makna apa lagi? Apa ni? Famsahu biru'usihim. Kan? Kalau kita ba dengan makna sebahagian pun ada. Tapi makna di sini ba dengan makna sebab dia panggil. Dengan sebab sabarnya mereka orang abrar itu, aku akan berikan kepada mereka jannatan wa harira. Dapat syurga dan sutera. Pelik Dapat syurga dan sutera. Sedangkan syurga tu dah merangkumi segala nikmat. Kenapa Tuhan sebut sutera macam syurga dan sutera? Seolah-olah sutera itu ada kelebihan. Orang perempuan suka dah. Orang perempuan suka lah. Mereka memang boleh pakai sutera. Kami tak boleh pakai sutera. Kami orang lelaki haram. Haram pakai sutera kami. Orang perempuan boleh pakai sutera. Orang perempuan boleh pakai mah. Kami mah pun tak boleh pakai. Kami hanya boleh pakai gigi mah kalau tak ada gigi. Dan kami hanya boleh makan pisang mah. Yang lain semua tak boleh mah ni. Orang lelaki haram. Sutera kami tak boleh pakai. Haram. Jadi Allah Ta'ala kata wajazahum bima sabaru. Kita tengok Kalau kita mengaji bahasa Arab, jaza ni fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi ni tahu tak apa makna fi'il madhi? Kata kerja yang telah berlalu. Madhi. Dah jadi dah benda tu. Dah jadi dah. Past tense. Allahu Akbar. Pandai admin. Okey, alhamdulillah betul. Past tense. Okey. Baik. Sebenarnya bila benda tu tak jadi lagi sebab balasan ni nak dapat hari kiamat. Hari kiamat pun belum berlaku. Sebab apa Tuhan guna past tense? Dia ada sebab sebab tu seronok mengaji bahasa Arab ni kalau kita tahu dia punya indah uslub dia tu. Wajazahum bima sabaru. Maknanya kenapa guna seolah-olah macam telah kami balas. Sedangkan belum jadi. Sepatutnya wayujzihim. Dan kami akan balas. Sepatutnya macam tu. Betul tak? Tetapi yang ni tak, Tuhan kata wajazahum. Ini kalau mengaji dalam bahasa balaghah sastra Arab, dia kata Tuhan menegaskan letak benda yang dah jadi sedangkan belum jadi,
litahaqquqil wuqu'. Maknanya benda ni pasti akan jadi. Oh, pasti akan jadi. Pasti apa? Pastilah orang-orang yang abror ini akan dapat syurga dan sutera. Boleh Cuba tengok di sini. Tuhan akan mengganjari bima sabaru. Orang abror ni antara cirinya. Kita baca banyak tak lagi ciri-ciri orang abror ni. Banyak dah kan. Suka buat makan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Lagi apa lagi ciri-ciri orang abror? Wa yut'imuna ta'am. Kemudian bagi makan pula kerana Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi ciri orang abror? Syukur. Tak minta balasan terima kasih. Kami tak mau balasan terima kasih. Yang kami nak ialah apa? Ganjaran dari Allah. Lagi siapa lagi orang abror? Iaitu inna nakhafu min rabbina. Kami takut hari itu kami masam mencuka muka kami. Lagi apa lagi ciri orang abror hari itu? Yufuna bin nadri. Mereka tunaikan nazar. Lagi ciri-ciri orang abror apa dia? Sabar. Maka sabar mesti itu adalah ciri orang abror. Sabar ni susah tak? Susah tak sabar? Susah. Sebab tu lah tasawuf ni benda yang kita nak kena mengaji sampai Nabi kata jihad besar. Perang dengan musuh di medan perang tu jihad kecil. Sahabat-sahabat pun sebut macam tu. Bukan senang nak sabar. Termasuklah saya yang bercakap ni pun. Sebab tu saya respect orang sabar ni. Saya jadi malu dengan orang sabar kadang-kadang. Kadang-kadang dia tak belajar tinggi agama sangat pun tapi mampu sabar. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab tu Nabi SAW kata, Ibnu Umar kata, su'ila Rasulullah. Nabi satu hari pernah ditanya tentang sabar. Maka Nabi SAW kata, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4. Sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar ketika tamparan kali pertama dia datang-datang tu kita redha terus. Senang tak? Yang ni susah. Masya Allah. Datang jadi macam kisah Sayyidina Urwah ibnu Zubair. Orang datang, ya Urwah, anak kamu mati. Anak kamu meninggal dunia. Anak kamu jatuh kuda mati. Perempuan tahu tak Sayyidina Urwah jawab macam mana? Menangis pun tidak. Dia kata apa? Alhamdulillah aku dikurniakan 4 orang anak. Sekarang Tuhan ambil 1, masih berbaki 3. Jom kita kebumikan, jom kita uruskan jenazah. Masya Allah. Urwah ni dia dari kalangan tabi'in. Sebab itu dia diangkat sebagai tokoh musabarah. Ikon orang sabar. Dari kalangan tabi'in. Nama apa? Sayyidina Urwah ibnu Zubair. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang saya cerita tu bila dia makin tua, kaki dia sakit, doktor nak potong kaki dia kerana takut jangkitan kuman merebak sampai ke atas paha. Maka doktor nak bius dia kata jangan, kerana bius ini menyebabkan aku lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, kamu potonglah kaki aku ketika aku bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika aku solat, potonglah kakiku. Dia tak rasa sakit langsung, kerana dia ketika itu walaupun tak dibiuskan tetapi dia dibius dengan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan ada lagu kan, aku dibius cinta. Ada lagu tu, buat-buat tak hafal pula. Orang perempuan ni memang macam tu, buat tak mengaku. Sedangkan mereka pun minat lagu tu. Ada tajuk dia bius cinta. Cinta tu maknanya bius cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tinggi. Sehingga sahabat ada yang anak panah hinggap di belakang ketika solat tak rasa. Lepas sakit baru rasa. Lepas sakit pula dah. Lepas solat baru rasa. Nak dah macam tu? Nak Maknanya kita dengan Tuhan je. Tapi yalah nak dapat benda tu, Tuhan naklah kita mujahadah sebab benda paling mahal kan. Benda paling mahal ni kita dah rasa dunia ni tak ada apa-apa. Selagi kita rasa dunia ada apa-apa, Tuhan tak ada apa-apa lah. Kan? Ustaz teruslah menyanyi. Tak boleh. Saya menyanyi, yang tu kena waktu lain. Dia ada waktu dia, waktu sekarang tak boleh. Sebab suara saya dah hilang banyak dah ni. Nak dengar pagi-pagi insya-Allah. Saya sendiri pun kagum dengan suara saya pagi-pagi. Gurau je. Baik, saya beritahu tadi apa? Sabar ada 4. Yang pertama inda sadamatil ula. Sadamatil ula ni maknanya hentaman ataupun tamparan kali pertama tu.
Tapi kalau lepas tu baru kami boleh sabar macam mana? Adalah juga, tapi dia makin tawar, pahala dia makin kurang. Okey? Sebab tu kalau orang tegur kita, dengarlah. Kadang-kadang kita tak apa nak boleh suka, dengar tak habis kurang pun diam je. Sebab Tuhan sebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kadang-kadang bukannya dia tak tahu, dia terlupa. Maka perlu kesabaran, kita nasihat supaya dia sabar. Sabar ya, sabar. Hari ni aku nasihat kamu sabar. Satu masa aku juga jadi macam ni, tolong sabarkan aku. Itu makna watawasau. Dia panggil musyarakah, ada kesalingan, berpesan. Tak boleh kita je suka pesan kat orang, orang pesan kat kita. Kita dah komen orang lah. Kan? Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hilang. Orang Kedah ni dia ada satu istilah dia panggil sasau. Tapi nak letak sasau tu macam kasar. Iaitu dia bukan tak tahu kata Rasulullah akan wafat. Kan dalam Al-Quran kata sendiri kan, Muhammad itu adalah rijal dan dia pun akan wafat. Al-Quran sebut. Adakah Umar tak tahu surah itu ada? Mana boleh Umar tak tahu sedangkan dia min kutab. Kutab ni maknanya penulis wahyu. Min kutabil wahyi. Sayyidina Umar penulis wahyu. Mana boleh dia tak tahu kata Rasulullah akan wafat? Tapi hari itu dia dah hilang. Hilang apa ni dia punya, dia bukan akal lah. Kita kata Hilang pertimbangan, Ustaz. Pandai. Saya tahu, saya nak tengok. Baik, bagus betul. Hilang pertimbangan. Ya. Maka ketika itu datanglah Sayyidina Abu Bakar, tolong sabarkan. Kerana cinta sayang Umar pada Rasulullah terlampau tinggi. Kita kalau dah terlampau tinggi sangat sayang, kita letak nilai itu terlampau tinggi, maka itulah akan jadi. Tapi Umar tak rugi kerana yang dia letak tinggi itu Rasulullah. Ini kita sayang yang bukan-bukan. Yang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Umar kata, sesiapa yang nak aku, siapa yang mula ucap lagi, siapa yang terus berkata Rasulullah wafat, aku akan bunuh dia. Sampai macam tu sekali. Saya tak tahulah bayang. Sebab tu kita suka cerita tentang sahabat sayang Nabi ni, kita nak tak tahulah macam mana tahap sayang mereka tu sampai apa dia panggil infinity ke apa tak istilahkan, sampai tak ada penghujung. Sebab tu Umar ketika dia kena bunuh, waktu dia kena bunuh tu, dia tak sibuk mencari siapa pembunuh. Waktu tu dia minta anaknya pergi jumpa sekejap Sayyidatina Aisyah. Cuba tanya Aisyah sebentar. Aku nak supaya sebelah Nabi tu aku nak mati situ, aku nak disimpan di situ. Kan? Aku dah pernah minta izin dekat Aisyah dan Aisyah bagi. Cuma aku takut aku minta itu ketika aku memegang jawatan khalifah. Maka menyebabkan Aisyah jadi malu ataupun segan untuk menolak. Sekarang aku dah tak ada jawatan tu. Aku dah hilang jawatan. Aku dah nak menunggu mati, cuba tanya lagi sekali. Maka Aisyah memang tak bagi awal-awal. Aisyah kata, aku memang nak tempat itu reserve untuk aku sebenarnya. Tapi tak apalah, Umar nak, aku bagi. Jadi maknanya, mereka sebab itu kita jangan heran kenapa Umar ketika Rasulullah wafat, keadaannya begitu. Ya, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar tolong ingatkan, sesungguhnya man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya orang, kalau seseorang itu menyembah Allah, Allah Ta'ala akan sentiasa hidup. Tetapi kalau dia menyembah wa man ya'budu Muhammad, maka sesungguhnya ketahuilah Muhammad qad mat. Hari ini Muhammad sudah pun wafat. Baik, itu makna watawasau bil haq watawasau bis sabr, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Baik, sabar apa lagi? Sabar yang pertama inda sadamatil ula, tamparan kali yang pertama. Ya. Yang kedua, as-sabru ala ada'il faraid, sabar menunaikan fardu, kefarduan, banyak fardu, kena sabar. Yang ketiga, as-sabru ala jtinabi maharimillah, sabar menjauhkan pengharaman, larangan-larangan Allah. Dan yang keempatnya, as-sabru ala al-bala, Nabi kata sabar ke atas ujian yang menimpa kita. Ya, al-bala, al-masaib, macam-macam. Ya. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ganjaran yang orang abrar nak dapat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ganjaran ini. Ya.
Sehingga kan Allah Ta'ala kata di sini, jannatan orang yang abrar, yang sabar, dapat jannatan wa harira. Cuma ada beberapa syarat ulama letak bagi penghuni syurga yang nak pakai sutra, dia waktu di dunia dia tak boleh pakai sutra. Oh, siang orang perempuan tak boleh pakai sutra. Habis nak pakai apa? Nak pakai kain apa nanti? Tak apalah ustaz, kami pakai kain tirai pun tak apalah. Tirai tu langsir. Tak. Di sini saya habaqkan orang lelaki-lelaki yang tak pakai sutra, waktu di dunia Tuhan akan bagi. Bagi dia pakai sutra di syurga. Sebagian ulama kata kalau dia pakai pun tapi dia sempat bertaubat sebelum mati, maka dia tetap akan boleh pakai sutra di dalam syurga. Ya. Dia sama macam orang syirik kan, dosa syirik Allah Ta'ala tak ampun. Maknanya di situ dosa syirik Tuhan tak ampun kalau dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat Tuhan ampun. Okey, faham? Baik, apa lagi orang abrar akan dapat? Ini Tuhan duk cerita tentang rewardnya ni, ganjaran-ganjaran yang orang mukminin al-abrar akan dapat. Muttaqiina fiha 'alal araik. Hal keadaan orang-orang abrar ini bersandar sekalian pada dalamnya. Syurga itu atas katil dalam pelamin. Sandar ya, Tuhan sebut kita ini bermewah betul. Betul-betul rehat dalam syurga. Ya, betul-betul berehat. Ya. Muttaqiina fi. Kalau kita melancong lah pergi nak healing ke, tengok bukit cantik, suasana sejuk kan. Pemandangan indah. Tapi tetap kita nak kena pergi toilet, ada waktu sakit perut, kan? Kadang-kadang sejuk sangat, kadang-kadang panas sangat. Kan? Duit nak kena habis. Sebelum nak boleh pergi tu, kita nak kena bawa duit. Duit kerja berapa lama tu nak boleh simpan, nak boleh pergi melancong. Tapi dalam syurga, tak pakai modal apa, dengan pahala kita, maka Allah Ta'ala buat kita ini begitu mewah, bersandar, apa lagi? Tuhan cerita ni semua aksesori. Hal keadaan bersandar sekalian dalam syurga itu atas katil. Itu dia panggil araik. Araik ni dia panggil katil. Katil yang ada pelamin. Katil yang ada kelambu. Itu dia panggil araik. Boleh? Kalau katil tak ada kelambu dia panggil arikah. Arikatun. Yang ni araik maknanya katil yang ada kelambu. Sebab tu dibayangkan kita duduk macam dalam pelamin. Sedap tu. Ya. Baik, sambung lagi apa yang akan dapat? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tiada dapat mereka itu padanya hangat dan tiada sejuk atau matahari dan bulan. Tak ada bulan, tak ada matahari tapi bercahaya, cerah. Kita kalau nak cerah kena ada lampu. Kalau siang kena ada matahari. Yang ni tak ada. Tapi sejuk pun tidak. Hangat pun tidak. Macam mana tu? Sejuk pun tidak, hangat pun tidak. Macam mana? Sederhana. Malam ni admin teka semua betul. Allah, Masya Allah. Nasib baik saya tak janji hadiah apa-apa. Kalau tidak habis duit saya malam ni. Sebab semua betul. Sederhana betul. Kalau kita nak cuaca sederhana ni, kalau musim panas misalnya, kita kadang-kadang masuk bilik, aircon sejuk sangat, kena slowkan. Kadang-kadang panas sangat, buka kipas, ada haba lagi, kan? Jadi kadang-kadang kita nak suasana sederhana ni, kalau musim panas, lepas maghrib terpun panas lagi. Nak rasa nyaman. Ya? Nak rasa nyaman. Yalah, rasa nyaman. Okey? Nyaman je. Waktu tu kita akan dapat, kalau musim panas, kalau musim hujan, maghrib pun sejuk, petang pun sejuk. Tak okey juga. Kalau musim panas, maghrib pun panas lagi. Isyak pun panas lagi. Saya ingat bulan puasa tahun lepas, isyak pun panas lagi. Kan? Dia kalau nak betul-betul sejuk ni, dia waktu dekat-dekat subuh tu. Betul tak? Dekat-dekat subuh tu, kadang-kadang orang yang sakit pun dia general waktu tu. Orang sakit kan dia jaga, dia tenang sikit waktu tu. Lain rasa, memang perasaan lain. Sebab tu bila orang semayang waktu tu, dia panggil 2/3 malam tu, rasa lain, tenang je. Kan? Jadi waktu tu tak lama, sekejap je. Tapi di syurga macam tu keadaan dia, berterusan macam tu. Tidak panas, tidak sejuk, tak ada bulan tapi bercahaya, tak ada matahari tapi cerah. Kita kadang-kadang ada lampu pun gelap lagi.
Macam-macam dekat lampu tu melekat tak cuci kan. Buanglah sikit. Ni lekat sawang, lekat macam-macam. Last sekali cahaya tak sampai. Saya baru ni ingat lampu tu rosak dekat bahagian luar tu. Lepas tu ada orang tolong cuci, saya pun heran. Dia tukar lampu baru. Dia kata tak. Dia kata saya lap je Ustaz. Ustaz malas. Kantoi perangai saya. Malas nak lap lampu. Baik. Jadi la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Lagi nikmat apa akan dapat? Wadaniyatan alaihim zilaluha. Dan hampir atas mereka itu oleh teduh. Tadi dah cakap tak ada cahaya. Tak ada panas, tak ada matahari. Kenapa teduh pula? Ini nak bagi tahu kata tambahan nikmat. Ya. Zilal ni makna apa? Bayang-bayang. Zil tu bayang. Zilal bayang-bayang. Sama je lah bayang-bayang juga. Cuma zilal ni dia punya plural. Ya. Zilaluha. Ha tu maknanya zilaluha ay zilal asjarul jannah. Zilaluha ha tu dipanggil refer dhamir. Refer dhamir ni balik kepada zilaluha, bayang-bayangnya. Nya mana? Bayang-bayangnya pokok. Pokok-pokok di syurga. Dah lah teduh dah. Tak ada pokok pun dah teduh. Ada pokok pula dipayung dengan pokok-pokok makin teduh. Cuba bayang tengok. Sebab tu kita ni kena tengok jugalah tempat-tempat yang paling indah di dunia yang orang anggap itu adalah syurga dunia. Kadang-kadang saya tengok Kashmir. Kan lawa. Ada tempat di kadang-kadang di negara belah-belah Swiss ke apa tu, saya tengok cantik. Air terjun daripada atas je turun bawah hijau kan. Tapi sebenarnya syurga lebih daripada tu. Tak ada bayangan pun sebenarnya. Kita hanya dapat bayang-bayang sikit-sikit je. Jadi Tuhan buat keadaan dunia ni supaya kita dapat bayang juga sikit-sikit syurga. Sebab tu Tuhan sebut sungai. Sebab sungai ada di dunia, kita pun bayanglah sungai yang indah. Kan? Tak apalah bayang sungai Kelang pun. Marah pula orang Kelang kat saya. Baik. Kemudian Tuhan sebut pokok teduh, maka Tuhan bagi kita nampak pokok. Maka pokok di dunia pun dah cantik, dah teduh. Bagaimana pokok di syurga. Macam tu kan. Susu dan macam-macam lagi Tuhan. Jadi bayang-bayang, dahlah kita duduk tak ada panas, tak ada hangat, tak ada sejuk. Kemudian ada pokok yang menambahkan nikmat teduh tadi. Sehingga Tuhan mentaukidkan dalam ayat. Kita cuba tengok. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Dan dihampir akan dia segala buah kayu. Syurga akan sebagai hampir. Dicapai akan dia oleh yang duduk dan berdiri dan berbaring. Semua boleh dapat. Kan? Nak waktu tidur tu terbayang nak makan apa? Tom yam juga dalam syurga pun. Tak kisahlah. Terus dapat walaupun dia tengah tidur dapat makan. Buah. Ya. Musangking. Musangking biasa je. Musangking ni dah outdated dah sebenarnya. Cuba try Blackthorn ke apa semua. Macam-macam lagi yang sedap sekarang ni. Tapi sedaplah juga kan. Sedaplah juga musangking pun. Di dalam syurga semua itu lebih daripada apa yang kita sangka. Baik, apa lagi kita dapat? Semua dapat dengan mudah. Tapi dah dapat dengan mudah, Tuhan nak bagi juga khadam dekat kita. Asalnya tak perlulah khadam. Kan? Sebab kita nak apa, lintas dapat. Tapi Tuhan kata wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Yutafu, kalau orang mengaji bahasa Arab, disebut di sini apa? Wa yutafu ni disebut kata kerja. Disebut fa'il. Tak sebut, dipanggil fa'il yang tidak menyebut fa'il. Faham tak? Fa'il, kata kerja ada, tapi orang yang mengerjakan tak disebut. Sebab apa? Sebab dah maklum. Kenapa dah maklum? Kerana dalam surah Waqi'ah sebelum ini, dah disebutkan, iaitu wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Maknanya orang yang akan tawaf kita, yang akan mengelilingi kita. Yutaf tu makna tawaf. Yang akan mengelilingi kita itu ialah wildan. Siapa? Budak-budak. Jadi khadam pula. Ini dia panggil tambahan nikmat. Macam tadi, dah lah kita teduh dah. Tapi bagi pokok pula. Dah teduh tapi bagi pokok. Dia panggil tambah lagi nikmat. Macam ni juga. Nak apa boleh dapat tapi bagi khadam. Tahu khadam? Kan dalam Piramli punya filem kan. Khadam. Maknanya khadam. Khadam ni orang yang berkhidmat tanpa minta upah. Tu baru khadam. Kalau dia minta upah, yang tu bukan khadam. Ya, yang tu orang yang bekerja dengan kita. Dia makan upah.
Dia makan upah. Yang ni khadam. Khadam ni banyak. Malaikat pun boleh jadi khadam. Orang boleh jadi khadam. Jin boleh jadi khadam. Ya. Baik. Lagi nikmat. Hari ni kita cerita nikmat syurga sahaja. Makan min fiddatin. Fiddah ni perak. Wa akwab. Akwab ni gelas. Cawan. Betul tak? Cuba tengok. Dan dikelilingi oleh khadam syurga namanya wildan mukhalladun. Atas mereka itu siapa Kaca. yang dapat, ya? Kaca kan Ustaz? Oh, tak tahu, dia tak sebut pun kaca ke tak. Tapi takkanlah plastik kan. Baik, tak apa, kita tengok dulu. Baik, dapat khadam di syurga, abrar, orang-orang abrar ni dia akan dapat khadam di syurga. Dengan apa? Dengan berapa bejana. Bejana ni bekas tempat makanan minuman daripada perak. Perak. Makanan ni mana perhiasan. Di dunia tak boleh pakai perak. Pakai cincin boleh. Tapi pakai untuk aniyah. Bi'aniyatin tak boleh. Aniyah ni makna bejana tak boleh. Pinggan perak tak boleh. Gelas perak tak boleh. Orang perak tak apa. Betul lah. Seronoklah orang perak. Baik. Kan yang Minuman emas tak boleh. Perak pun tak boleh Tak boleh. Untuk pinggan mangkuk aniyah tak boleh perak. Emas tak boleh, perak pun tak boleh. Haram. Kerana apa? Kerana 3 sebab. Yang pertama apa dia? Memecahkan hati orang-orang miskin. Yang kedua, khuyala. Menyebabkan kita sombong, bongkak sebab boleh pakai benda macam tu pun pakai perak. Yang ketiga, boleh membawa kepada guna. Duk simpan-simpan lah kali guna. Haram. Kristal boleh pakai Ustaz? Kristal boleh. Perak dengan emas je tak boleh. Kristal boleh. Tak ada boleh. Boleh, tak apa. Baik. Bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Dan daripada cebok yang tiada tinggal. Betul lah, semua kitab boleh begitu Dan cebok yang tiada tinggal, betul tak? Siapa yang ada kitab? Cuba tengok. Sama macam saya tak? Jangan risau, saya nak habis ni ayat lah. Sama Ustaz, sama. Sebenarnya bukan tinggal tu. Cebok ni bekas minuman lah, bekas minum gelas ke apa ke. Cuma dia kata cebok itu yang tiada tangkal. Tangkal ni tak ada telinga. Ada gelas ni, tak ada, saya nak tunjuk. Sekejap sekejap saya ambil, saya tunjuk telinga. Ni telinga dia ni. Nampak tak ni? Ni. lah pemegang tu. Panjang pemegang, kami panggil telinga. Okey? Tangkai dia lah Ustaz, tangkai. Yalah. Menang lah. Okey, baik. Tiada telinga, tiada tangkal. Sebab apa gelas dalam syurga tak ada tangkal? Siapa tahu? Yang ni admin tak boleh jawab saya rasa. Bukan tangkal Ustaz, tangkai. Tangkai pula, Kalau tangkai tu untuk mengelakkan penyakit, tangkai. Saya pakai telinga je lah. Saya nak pakai bahasa saya. Kami orang Kedah panggil telinga. Tak ada telinga. Sebab apa tak ada telinga gelas dalam syurga? Sebab gelas tu masuk sendiri ke mulut. Tak. Sebabnya kalau ada tangkal lambat. Kalau dia duduk sebelah sini, kita nak kena pusing pula. Macam ni, jadi lambat. Nak kena cari telinga dulu. Ingatkan khadam yang suapkan di mulut. Tak apalah khadam nak suap ke, kita nak suap ke, khadam nak pegang pun lambat juga. Itu sebabnya dia tak boleh telinga. Lambat tu bukan makna lambat sikit ke banyak. Kita kata, tak lambat pun. Tak. Tuhan nak kata lagi cepat. Tak perlu ada telinga. Maknanya pegang di mana pun lekat. Pegang mana-mana bahagian pun lekat. Tak perlu kepada tangkai. Okey? Tak perlu kepada tangkai. Punyalah Tuhan nak layan kita sampai cawan pun tak ada tangkai. Nanti cakap di syurga cawan tak ada tangkai. Sebab apa? Sebab lambat kalau ada tangkai. Ada penyepit baju, sorry penyepit baju tak ada dalam syurga. Baik. Okey. Lagipun kalau ada tangkai itu, kalau dia bisa tanggal atau pecah dia menjadi cacat. Tak cacat. Dalam syurga tak ada cacat. Syurga banyak. Ini kita
Kita macam saya sebut tadi kan, tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada tangkai, tak ada ni dalam syurga. Semuanya dia panggil benda-benda yang kalau di dunia, ya, kita semua nak pakai apa? Nak pakai adat dia panggil. Di dunia ni kita beriman semua pakai adat. Orang-orang yang beriman pakai adat ni orang kafir je. Ya? Oh, sebab tak ada ni, tak jadi macam ni. Sebenarnya di syurga semua benda yang kita bayangkan tak sama. Sebab tu Tuhan buat cawan yang tidak ada telinga, tidak cacat. Bahkan cantik. Okey, jangan risau. Sama lah macam di syurga nak makan halia lah ni, nanti kita akan jumpa. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kita akan makan zanjabil, yakni halia. Admin tak minum pun halia kan. Keluar angin lah apalah. Tak perlu. Di syurga nanti semua sedap. Saya pun nak minum halia di syurga walaupun saya ni tak minat sungguh halia di dunia ni. Okey? Cukuplah setakat itu. Kita dah 10.26. Kita nak baca surah Al-Mulk. Okay, nanti kita sambung lagi insyaAllah pada ayat kanat qawarira min fiddatin. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi minta kongsi suratul Mulk di screen. InsyaAllah kita baca sama-sama. Saya malam ni saya nak lajukan sikit baca. Tak naklah slow sangat. Tak naklah cepat sangat. Kita ambil tengah-tengah. Sebab masa pun dah pukul 10.30. Yalah, kalau cawan nak kena ada tangkai kan. Betul lah. Cawan kena ada tangkai. Gelas lah, gelas. Okay. Tapi dia tak sebut gelas di situ. Dia sebut bejana lah, bekas-bekas. Bekas ni maknanya umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Jadi saya minta ampunan maaf melawak lebih-lebih kurang, bergurau pada malam ni, terutama pada admin lah dan juga semua yang hadir pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita Allah Ta'ala kurniakan rahmat, kurniakan keampunan kerana sukanya kita pada majlis-majlis yang Tuhan suka, maka Tuhan pun nak bagilah rahmat daripada kita. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Diserahkan kepada Puan admin untuk membuatkan hebahan-hebahan program untuk keesokan harinya. Dipersilakan. Masya Allah, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Saya cuma nak pastikan Ustaz, nanti kita sambung ayat 18 Ustaz Ya, baik, kita boleh. berhenti dekat Dekat telinga. Yang tadi telinga. Nah, kita berhenti dekat telinga. Sampai ke campuran adalah halia tu. Itu yang Ustaz. Ya. Bukan berhenti dekat situ, baru nak mula dekat situ. Okey, baik. Note. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kepada menurut iman, sahabat pencinta ilmu yang marahkan kita hari ini, Masya Allah daripada subuh tadi hingga ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah. Besok kuliah subuh kita sekejap ya Ustaz. Okay. Seperti biasa, kuliah kita 6.45 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Los. Okay. Ustaz Mahmud bin Mas Surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah. Kuliah duha kita 10 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman. Kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama. 10.30 pagi ke 12.30 hari bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hailan Sukma Indah kelas hafazan 2. Kuliah asar kita 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab Misbah Dujah Syarah Safina An-Najah. Kuliah maghrib 8 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dan kuliah isyak kita kuliah akhir bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh pada pukul 9.15 malam dengan tahsin Al-Quran dan makhrajul huruf. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada semua jemaah yang sentiasa istiqamah dalam halaqah ilmu. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini berlangsung dapat sebarang kekurangan, kekhilafan yang baik itu datang daripada Allah.
tidak baik dan kelaman itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita di hari dan waktu yang sama insya-Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kena baca ni kah? Surah Al-As kan? Tasbih kafarah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.